Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Husaini bin Muhammad Naim. Nama metrik 064906. Baiklah, tanpa mengelakkan masa, saya akan meneruskan dengan pengenalan. Baik, tajuk pilihan kumpulan kami ini, kumpulan 4 bagi subjek Dirasah Nasihat Tasawuf, ialah kitab Halal dan Haram daripada buku hasil karya Imam Al-Ghazali, iaitu Ihya Ulumuddin jilid ketiga. Baik, tujuan yang pertama ialah mengenali latar belakang Imam Ghazali serta kitab-kitabnya. Yang kedua, menjelaskan definisi halal dan haram. Yang ketiga, menyatakan dalil dan nas-nas yang sahih berkaitan halal dan haram. Seterusnya, kita melihat pula kepada biografinya. Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Beliau ini dilahirkan pada 450 Hijrah di desa Ghazalah di kota Tus, Iran. Bidang yang beliau ceburi iaitu ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu mantiq, fiqh dan falsafah. Gelaran beliau Syaraful Imah Zainuddin Hujjatul Islam Al-Ghazil. Beliau ini meninggal dunia pada 14 Jamadil Akhir 505 Hijrah di kota Tus. Ketika di kota Tus, beliau ini berangkat bersama adik lelakinya iaitu Ahmad untuk mempelajari tentang ilmu fiqh, ilmu nahu dan menghafal Al-Quran. Seterusnya, berkahwin dan mempunyai 4 orang anak. Yang seterusnya, beliau ini berangkat ke Jurjan untuk berguru dengan Syekh Abu Nasir Ismail. Seterusnya, di kota Nishabur. Poin pertama, pada 473 Hijrah, beliau ini berangkat ke Madrasah An-Nizamiyah dan beliau ini berguru dengan Imam Haramain. Seterusnya, beliau ini menjadi pengetua di madrasah tersebut dan beliau meletakkan jawatan. Seterusnya, beliau ini mengembara ke Mekah, Baghdad dan Damaskus. Ihya Ulumuddin ini ianya dikarang oleh Imam Ghazali dan ia merupakan karya yang terulung daripada Imam Ghazali. Terdapat 4 bahagian besar, iaitu bahagian yang pertama iaitu bahagian ibadat, akhlak, kerosakan dan metodologi. Ihya Ulumuddin ini mengandungi aspek-aspek hukum seperti rukun, syarat ibadah yang sesuai dengan syarat. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada bab yang pertama, iaitu bab keutamaan harta yang halal. Barang sesiapa makan makanan halal selama 40 hari, Allah akan menyinari hatinya. Dalam ayat ini, kita haruslah mengambil pengajaran bahawa kita haruslah mengambil titik berat tentang keutamaan harta yang halal. Diriwayatkan bahawa Sa'ad meminta Rasulullah SAW ini untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikannya sebagai orang yang doanya yang mustajab. Lalu Baginda SAW pun bersabda, "Perbaikilah makananmu, nescaya doamu akan dikabulkan." Dalam ayat ini, kita haruslah juga mengambil iktibar bahawa haruslah kita menjaga makanan-makanan dalam perut kita dengan keutamaan makanan-makanan yang halal. Diriwayatkan As-Siddiq meminum susu daripada hasil kerja hambanya, lalu bertanya kepada hamba daripada mana dia memperoleh susu itu. Hamba-hamba pun menjelaskan, aku meramal untuk suatu kaum. Lalu baginda berikan susu itu kepada aku. Lalu As-Siddiq ini pun memasukkan jarinya ke dalam mulut dan mula memuntahkan isi perutnya kembali. Tidakkah kamu tahu bahawa As-Siddiq ini tidak pernah memasukkan ke dalam perutnya kecuali sesuatu yang baik, iaitu sesuatu makanan yang baik. Baik, seterusnya bab yang kedua. Bab yang kedua ialah darjat halal dan haram. Baik, poin yang pertama, harta yang diambil daripada kafir harbi hanya halal setelah dikeluarkan 1/5-nya apabila harta tersebut diambil melalui peperangan yang dipimpin oleh sultan. Harta yang haram semuanya kotor, hanya sahaja sebahagian harta yang haram lebih kotor daripada sebahagian yang lain.
Baik. Darjat pertama dan paling rendah adalah menghindari apa yang difatwakan keharamannya oleh fuqaha. Seterusnya, darjat kedua, kewarakan orang-orang yang soleh, iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang padanya terdapat kemungkinan yang haram. Darjat yang ketiga, sesuatu yang tidak diharamkan oleh fatwa dan sama sekali tidak syubhat. Ini yang akan menimbulkan syubhat adalah terjadinya keraguan yang bersumber daripada percampuran. Percampuran ini percampuran yang daripada percampuran ini sesuatu yang haram. Percampuran ini adalah sesuatu yang haram dalam jumlah yang terbatas dengan sesuatu yang halal dalam jumlah yang terbatas juga. Poin seterusnya, di antara sesuatu yang termasuk perkara syubhat ini adalah seseorang yang membeli makanan secara tidak tunai lalu membayarnya dengan harta yang haram. Baik, seterusnya kita beralih kepada bab 4, iaitu yang bertajuk mengeluh dan mengemis. Mengeluh dan mengemis ini kita pergi kepada mengeluh. Mengeluh ini, perbuatan ini tidak terpuji jika dilakukan dalam setiap keadaan. Para ulama ada yang membenarkan untuk mengemis, dan di antara mereka ada yang mempersoalkan kebenaran tersebut. Poin seterusnya, sepatutnya dia tidak mengemis kepadanya kerana boleh jadi akan nampak baginya kemarahan, dan itu adalah perkara yang menimbulkan kemaksiatan. Seterusnya, bab yang kelima, iaitu keluar dari kezaliman yang berkaitan dengan harta. Sesiapa yang sudah bertaubat tetapi masih ada harta campuran, yakni sebahagiannya adalah yang haram, hendaklah dia memisahkan harta-harta itu tersebut. Harta campuran yang disebutkan adalah separuh daripada harta seorang itu adalah haram, yang diwarnai pembohongan ataupun pengkhianatan. Oleh itu, separuh kadar harta itu hendaklah dipisahkan dengan adanya keyakinan dan sifat hati-hati dan wujudnya rasa keikhlasan. Seterusnya, harta yang dipisahkan itu hendaklah disalurkan. Jika harta itu mempunyai pemilik tertentu, hendaklah diserahkan harta itu kepadanya ataupun kepada warisnya. Apabila pemilik sedang bermusafir, maka hendaklah dia menunggu ataupun berusaha menghantarkannya ke tempat yang asal, iaitu si pemilik yang berada. Seterusnya, bab yang keenam, iaitu yang bertajuk pemberian dan kebaikan para sultan. Poin yang pertama, tidak boleh mengambilnya apabila harta ini berasal daripada pajak yang dibebankan ke atas kaum muslimin dan daripada sitaan. Yang kedua, apabila ianya berasal daripada warisan, harta-harta yang hilang, ghanimah dan jizyah, maka harta ini halal dengan syarat penyaluran harta tersebut didasarkan pada maslahat atau keperluan. Poin yang ketiga, apabila seseorang itu mengambil harta sultan ini untuk disedekahkan kepada orang-orang yang fakir, maka di antara orang-orang yang warak ada yang tidak mahu melakukannya, dan di antara mereka ada yang melakukannya. Poin yang seterusnya, barangkali yang lebih utama adalah melakukannya dengan syarat dia tidak boleh menginginkan harta-harta tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak diikut oleh orang-orang lain. Kesimpulannya, berdasarkan kajian yang telah dijalankan merujuk kitab halal dan haram ini, terdapat banyak perkara yang dapat dirumuskan untuk dijadikan titik utama dalam kajian ini. Antaranya, persoalan halal dan haram serta syubhat adalah sangat berkaitan dengan penjagaan atas keperluan seharian manusia, baik penjagaan atas kukuhnya agama, akal jiwa, nasab dan harta. Kita perlu mendekati perkara-perkara yang halal kerana ia memberikan keberkatan berbanding memilih cara yang haram yang hanya mendapat keuntungan dunia, tetapi balasan Allah itu di akhirat itu tidak terlepas. Bawa kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Kesimpulannya, menuju redha Allah SWT ini merupakan aspek paling penting dan aspek yang utama dalam kehidupan dan memberi kebaikan kepada seluruh umat Islam yang bertakwa di muka bumi ini. Sekian, terima kasih.